Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Arkitek Adrianta Aziz. Saya berada di Universiti Putra Malaysia, di mana saya berada di Fakulti Seni Bina dan Seni Reka. Episod projek laman urban kali ini, saya meneroka satu versi reka bentuk di mana disediakan satu ruang-ruang yang positif tetapi statik. Saya percaya banyak institusi ataupun universiti ataupun sekolah-sekolah mempunyai ruang-ruang sedemikian. Kali ini, mari kita meneroka satu versi di mana ruang boleh dijadikan satu multitasking, multipurpose, pelbagai fungsi pada satu tempat. Tempat ni tak cerah sangat dan nampak sangat boring. Pada asalnya, kawasan ni adalah kawasan kosong, tak ada apa-apa pun kegunaan. Hanya untuk tempat pelajar duduk-duduk dan juga sementara menunggu kelas, tempat duduk berborak dan sebagainya. Apabila mengenal pasti isu ruang ini, bagi mencetuskan idea menghidupkan ruang ini, kita perlu adakan sesi brainstorming idea atau perbincangan bersama penuntut-penuntut universiti di sini. Okay, apa keperluannya daripada siswa-siswi kat sini, dekat ruang kat sini? Keperluan kita, saya rasa untuk tempat nak berkumpul lah. Sebagai pelajar kita kena ada tempat untuk berkumpul. Apa yang you nak daripada tempat berkumpul? Tempat berkumpul tu macam dia shady, lepas tu tertutup, selesa, yang boleh buat kita berfikir dengan macam lebih santai lah senang cerita. Setuju ke nak buat benda ni? Setuju. Tapi kalau kat fakulti ni mana tempat yang sesuai untuk tempat berkumpul dan itu yang Cik An pilih. Kalau tempat yang macam kita nampak tadi, saya nampak corner ni, selain saya nampak dia display saja, dia boleh jadi satu tempat interaksi. Tapi saya tak setuju. Sebab kalau kita tengok tempat ni adalah tempat ruang tamu untuk masuk dewan. So kalau ada tempat-tempat macam ni, dia boleh mengganggu circulation untuk orang masuk dewan. Dia macam ni, circulation tu memang betul. Itulah poin yang pertama yang kita nak. Daripada kita sembunyikan space ni, daripada kita sembunyikan ruang ni, kalau boleh biar orang nampak ruang. Biar kalau boleh dekat ruang utama tu, bila dia lalu nampak tu, dia kata, ini tempat yang kita boleh berkumpul. Ini tempat yang zone public zone yang kita boleh nampak, kita berkumpul dan interaksi. Selain daripada tinggalkan ruang ni sebagai ruang yang statik. Bagi menjayakan projek laman urban episod ini, sesi berkongsi pendapat adalah satu langkah yang utama dan penting untuk merealisasikan visi dan aspirasi mereka. Ruang tu akan jadi lebih ramai orang akan datang, menjana idea lagi dekat tempat kawasan sini, lagi terbuka, dekat dengan pensyarah. So benda tu akan jadi macam mudah untuk semua benda. Harapan saya untuk ruang yang bakal diubah suai ni lebih kepada dia akan memeriahkan suasana fakulti lah. Sebab daripada fakulti lain pun diorang kata fakulti seni bina ni sepatutnya nampak orang lebih meriah sebab orang kata lebih kreatif dan lebih inovatif, tapi suasana dekat fakulti ni tak nampak pun macam menggambarkan pelajar tu sendiri. So mungkin kawasan ni akan menunjukkan sikap pelajar fakulti seni bina. Selaku fasilitator program, saya hanya memberi peranan sebagai pencetus idea kepada mereka untuk meluaskan idea dan impian masing-masing. Kita nak cari satu tempat untuk kita berkumpul, tapi suasana kat sini lagi menutamakan studio. Jadi kita tak banyak macam space yang lebih terbuka untuk pelajar. Macam kita orang pun open space juga, tempat yang lebih tertutup. Sebab open space yang dah ada dekat FSB ni, dia macam terbuka. Macam ada beberapa masalah dekat sana. Macam contohnya sana panas, terus tak selesa lah. Oh, macam kita nampak kat poket-poket garden tu, dia ada tempat yang boleh duduk kat situ. So apa masalah sebenarnya?
Masalah dia macam kita orang boleh guna tempat tu bila cuaca mengizinkan. So kalau hujan, kalau terlalu panas kita tak boleh guna. Apabila mendengar luahan isu yang dihadapi oleh pihak penuntut-penuntut Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina UPM, proses untuk menggambarkan reka bentuk ruang akan lebih jelas dari sudut metodologi, bahan yang perlu diguna, dimensi yang sesuai dan faktor ergonomik dapat direalisasikan dengan lebih baik dan sempurna. Sebelum ni kita boleh tengok laman ni mungkin tak berapa proper, mungkin tak berapa kira memberi inspirasi kepada ni, dan bila dialih dan didesainkan kepada pelajar, mungkin kepada lecturer semua, kira dapat cetuskan mungkin idea baru, mungkin inspirasi atau desain-desain baru untuk digunakan. Saya pernah datang sekali kat sini. Saya rasa tempat ni dulu dia macam statik, dia tak ada apa-apa sangat, just ada barang-barang pameran yang dari model-model lama ataupun dari pelajar-pelajar yang lama untuk buat pameran di sini. Dan fakulti ambil inisiatif untuk menjadikan dia sebagai satu tempat display projek-projek pelajar dan sebagainya. Tapi nampak kawasan tu hanya display saja, nampak dia tak berapa hidup. So kami rasakan inisiatif yang dibuatkan oleh pihak Laman Urban ni nampak amat penting untuk menjadikan kawasan hidup dan berfungsi sebagai satu kawasan yang orang katakan place making lah. Jadi satu tempat untuk pelajar berkumpul, untuk interaksi secara sosial, bercerita berkenaan dengan hal-hal mereka, berinteraksi dengan pensyarah, berinteraksi dengan kawan-kawan dan sebagainya. So dalam konteks placemaking ni dekat universiti saya rasa dia amat penting lah. Sebab pelajar ni biasanya dia confine dekat dalam studio ataupun bilik darjah ataupun dalam kelas. Tapi placemaking kat universiti ni amat penting sebab ruang-ruang di universiti ni perlu digunakan secara maksimal. Dan placemaking exercise ni adalah satu keadaan ataupun satu usaha di mana semua kawasan dekat dalam universiti ni boleh menjadi satu kawasan untuk interaksi sosial yang amat penting untuk bukan saja bagi kehidupan pelajar tu juga, tapi juga untuk kehidupan kampus. Sebelum ni kawasan ni sebenarnya ramai orang lalu, macam laluan ni kira antara laluan utama untuk menghubungkan fakulti ni dari studio ke studio. Tapi kadang-kadang penggunaan tempat ni tak ramai orang guna sebab orang hanya lalu je nak tengok, nak ke dewan ataupun ke studio. Form supports function ataupun bentuk menyokong fungsi. Input dari komuniti dan rakan kongsi yang berpotensi, pemahaman tentang bagaimana fungsi ruang lain, percubaan menerusi eksperimental dan halangan-halangan yang bakal dihadapi mencetuskan konsep ruang itu sendiri. Walaupun reka bentuk adalah penting, namun unsur-unsur lain memberitahu kita apa itu bentuk dan apa itu fungsi yang diperlukan untuk mencapai visi masa kini dan masa depan untuk ruang ini. Jadi dengan adanya laman urban, kita melihat ada satu aktiviti interaktif di antara objek yang direka dan juga dihasilkan oleh pelajar dan hasil daripada perbincangan dan juga research atau penyelidikan antara pelajar dan juga pensyarah, kita akan melihat satu interaktif yang hidup. Jadi apa yang kita melihat, ruang yang dihidupkan sebegini adalah penting untuk memberi input yang baru dan juga semasa agar pelajar-pelajar ini lebih relatif dengan kehendak industri reka bentuk. Pemilihan metod pembinaan reka bentuk ruang ini biarlah mudah, cepat dan murah.
Kenyataan ini boleh digunakan dalam beberapa cara, seperti penggunaan bahan-bahan yang kurang mahal, pemilihan kayu, papan dan besi, mengecat dinding dan perabot, dan di samping itu, jika dapat melibatkan komuniti dan rakan-rakan dalam pengaturcaraan dan aktiviti lain, dapat mengurangkan kos. Sebab saya rasa kos memainkan peranan penting untuk mereka bentuk sesuatu kawasan. Adakah kos tu sesuai dengan desain tersebut ataupun adakah kos tu lebih sesuai menggunakan minim kos yang sedikit. Terancang, maksudnya ada tempat meja untuk dan kursi untuk student study, untuk bincangan. So dengan ada model-model lama dari bekas-bekas student, dari situ diorang boleh dapat inspirasi, diorang boleh dapat maklumat, dan ruang-ruang kosong tu diorang boleh tampal macam-macam maklumat seperti ada maklumat di media masa ke ataupun maklumat-maklumat yang tertentu ataupun terbaru. So diorang boleh tampal kat sini. Yang lebih penting ialah penglibatan orang-orang yang bersemangat dan sifat sukarelawan dapat menjuruskan penglibatan aktiviti yang sihat dan murni. Ini untuk meeting area ataupun untuk menjadikan satu aktiviti yang disukai ramai lah. Okay? Jadi dengan adanya kita menghidupkan kembali ruang ni, ia menjadi satu focal point dan juga membolehkan terutama kalau kata dalam fakulti ni student lah sebab kadang-kadang ada certain masa terluang tu dia perlukan satu ruang untuk nak lebih lagi pelajar seni bina ni untuk mendapat idea, untuk nak berkarya. Jadi dia perlukan suatu ruang ni untuk nak dapatkan semula idea dan juga mungkin berdiskusi bersama rakan-rakan dan bersama untuk berbincangan dan juga mendapatkan idea lah untuk mereka bentuk. Itu mungkin salah satulah tujuan dan juga mungkin fungsi kepada placemaking especially. Create a place, not a design. Mencipta ruang, bukan mereka ruang. Jika satu matlamat untuk mencipta tempat dan ruang yang diimpikan, reka bentuk tidak akan mencukupi sekiranya ruang yang dicadang dan dipilih kurang berprestasi. Elemen fizikal mesti diusulkan yang membuat orang senang dan selesa diguna, seperti tempat duduk, ruang dinding pameran dan informasi melalui perubahan di laluan koridor yang berkesan antara satu ruang ke satu ruang. Matlamatnya adalah untuk mewujudkan satu tempat yang mempunyai cita rasa pelajar-pelajar dengan imej yang selesa serta penataan dan aktiviti penggunaan yang secara kolektif menambahkan sesuatu yang lebih kreatif dan ringkas. Jadi kalau apa yang kita telah bangunkan sekitar ini amat berbeza dengan sebelumnya kerana ruang ini sebenarnya dengan izinnya under occupied ataupun tidak sangat digunakan. Jadi dengan adanya usaha-usaha sebegini adalah amat digalakkan dan juga kita harap dia boleh dimajukan ke arah future class. Penyusulan konsep ini telah berjaya mencambah idea yang inovatif dan bernas. Ini akan menghidupkan lagi taraf fungsi pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam industri 4.0, ruang adalah tidak statik. Ruang adalah multi-purpose and ruang adalah kita panggil placemaker. Ruang adalah tempat untuk belajar,
ruang adalah tempat untuk berkomunikasi, ruang adalah tempat untuk mencari ilham dan mendalami ilmu, dan ruang juga adalah bukan satu tempat untuk kita berada di sini, namun kita berinteraksi dengan seluruh dunia. Dia dapat memberikan inspirasi lebih dengan tengok sekeliling tempat ni. Dan juga kita boleh tengok di situ tempat-tempat informasi, kita boleh letak konsep board kita, dan kita punya mungkin kita punya idea baru, mungkin idea-idea yang sebelum ni untuk diinovasikan. Jadi apa yang kita saksikan di sini, ruang di dalam fakulti ini dijadikan sebagai satu ruang yang betul-betul kreatif, sebagai satu tempat yang interaktif dari pelbagai pengguna yang ada di sini. Tapi kena ingat, pengguna harus pandai-pandai jaga sebab faktor penyelenggaraan amat penting di sini. Kita tidak mahu ruang-ruang ini sudah disediakan, dah diguna, tiba-tiba dia dah mati. Kita tak nak jadikan ruang ini sebagai ruang gajah putih. Adik-adik, macam mana, best tak? Kita duduk, kita nak tahu feedback adik-adik macam mana kat sini. Boleh. Kan? Okey, asal tempat ni tadi saya nampak memang tempat ni adalah tempat untuk display semua produk siswa-siswi semua tadi kan. Betul. Sekarang ni kita dah berubah kepada projek Laman Urban di mana kita nampak dia ada fungsi yang multi layer. Betul. Betul kan? So apa pendapat you kat tempat ni? Tempat ni dia macam ada meja dengan kursi ni, kita boleh sebagai tempat bincangan, discussion dengan grup. Kalau yang jauh datang kumpul kat sini, kita buat projek, dan daripada sekeliling kita dapat inspiration. Ya, itu yang kita nak dengar tu. Jadi semua adik-adik, bila siswa-siswi datang ke sini bersinggah, katakan nak buat assignment, tiba-tiba nampak lecturer lalu, kita boleh panggil lecturer, kita boleh buat tutorial create, dalam masa sama, apa yang kat sini boleh dapat inspirasi. Betul tak? So, what do you think about ni? Yang pasal display ni? Tentang display ni, kalau macam kita semua discuss, tak ada idea dah, kita sudah kurang idea. So, kita boleh tengok-tengok yang sudah complete punya dan sangat perfect punya, so kita boleh tukar idea, boleh generate idea lagi. Mana kata yang produk-produk ni semua senior-senior yang dah buat kan, dia display sini, jadi you boleh discuss, lepas tu dia boleh generate some idea, betul tak? So inilah dia satu fungsi yang semua gathering around, so kita boleh discuss, mencetuskan idea yang ni kan. So jadi kat sini kita nampak projek Laman Urban yang kita jalan kat sini, dia akan jadi versatile. Selain daripada display saja, dia akan boleh jadikan satu aktiviti untuk you all semua. Daripada lecturer ke, students ke, ataupun mungkin satu hari you datang bawa parents you, keluarga you, tunjuk betapa bangganya dapat display dekat corner projek Laman Urban dekat sini. Betul. Best tak? Alright. Okey. Projek Laman Urban terbaik. Jadi kita nampak di seluruh Malaysia, sektor institut ataupun sekolah atau di mana jua, di mana pada mulanya ruang-ruang sebegini dijadikan satu tempat yang agak muat je. Jadi tanpa pengkajian, tanpa analisis, sebenarnya ruang-ruang ini yang paling arif adalah penggunanya sendiri. Jadi apa yang kita saksikan sini adalah hasil para siswa, para siswi dan juga pensyarah dan juga pengguna-pengguna yang ada di sini. Mereka lah yang lebih arif untuk menggunakan ruang di sini. Di dalam projek Laman Urban di sini, di mana kita mengadakan ruang sedemikian di Fakulti Seni Bina dan Seni Reka
Universiti Putra Malaysia, ruang ini akan menjadikan satu prototipe kepada semua pengguna-pengguna, siswa-siswi, pensyarah dan juga pengguna-pengguna yang lain menggunakan ruang sebagai interaktif, bekerjasama, berkongsikan idea dan dijadikan satu tempat yang betul-betul positif.